Baik, kita masih lagi membicarakan tentang perkara atau hal yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur dan azabnya. Ya, bermaksud kita berada di alam barzakh ataupun alam kubur, ada di antara perkara yang dapat menyelamatkan. Artinya terhindar daripada azab kubur. Sambungan daripada kuliah kita yang terdahulu, mati kerana sakit perut. Ya, seseorang yang wafat penyebabnya kerana sakit perut. Ini sabit dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan juga Ahmad. Keperbagaian para ulama ahlul hadis meriwayatkan bersumberkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, sabda Nabi SAW, "Asy-syuhada'u khamsatun." Orang yang mati syahid ni, kata Nabi, ada 5 golongan. Ya, ada 5 golongan. Pertama, al-mat'un, orang yang mati kerana wabak penyakit ta'un. Yang kedua, wal-maqtul, mati kerana penyakit yang berlaku dalam perut. Ya, sesuatu yang berpunca daripada perut, maka sebab daripada demikian dia pun meninggal. Ya, wafat. Yang ketiga, wal-gharaq, mati kerana tenggelam. Ya, lemas. Tenggelam, lemas, maka dia termasuk kategori syahid. Yang keempat, wasahibul hadmi, mati kerana runtuhan bangunan. Ya, tertimpa bangunan-bangunan sama ada yang besar ataupun yang kecil. Dia mati kerana. Kemudian yang kelima, wasyahidu fi sabilillah, orang yang syahid di jalan Allah, ya, mempertahankan agama Allah, lalu dirinya menjadi korban. Bila kita lihat dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah, karangan almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili, para syuhada, syahid ni maksudnya orang yang disaksikan oleh para malaikat. Bermaksud dia meninggal dalam keadaan baik ketika hidupnya di permukaan bumi Allah. Dia seorang yang soleh ataupun solehat. Dia mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Yang wajib dikerjakan, yang sunat juga dilakukan mengikut kadar kemampuannya. Nah, demikian juga yang haram, yang ditegah, ditinggalkan bersungguh-sungguh. Termasuk yang makruh, ya, dijauhkan. Bermaksud dari sudut kehidupannya dia seorang yang soleh dan solehat. Kemudian dia meninggal kerana salah satu di antara 5 perkara yang telah disebutkan tadi, maka dinamakan syuhada. Ya. Dikatakan syuhada itu, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili almarhum, sumia asy-syahid syuhada. Ya, mereka itu dinamakan syuhada, yakni penyaksian. Ya, penyaksian, li'annahu masyhudun lahu bil jannah, disaksikan baginya mati kerana began-begian, asasnya seorang yang soleh dan solehat, maka syurga menanti tempat kediamannya. Ya, syurga merupakan tempat akan didiami, akan dinikmati kerana hidupnya dalam keadaan baik, kemudian pengakhiran hayatnya mati dalam keadaan yang telah disebutkan salah satu 5 perkara tadi. Au li'annahu hayyun 'inda rabbih, ataupun hidup di sisi Tuhannya. Ya, bermaksud 4 golongan yang terdahulu dia dinamakan kategori syahid akhirat. Kecuali yang terakhir wasyahidu fi sabilillah, dia dinamakan syahid dunia dan akhirat. Ya, kerana kategori orang yang meninggal ni ada 3. Ya, ada 3 pembahagian. Pertama dinamakan syahid fi hukmid dunia wal akhirah. Syahid pada hukum dunia dan akhirat. Atau bahasa yang paling ringkas, yang paling mudah, syahid dunia akhirat. Itu kategori yang pertama, yang paling tinggi, yang paling hebat. Syahid dunia akhirat ni bermaksud seseorang yang terkorban ketika ia berada di medan pertempuran berhadapan dengan pihak musuh. Yang pihak musuh itu mahu
melenyapkan agama Allah, maka dia mempertahankan agar agama Allah tidak dipadamkan di permukaan bumi ini. Maka nyawa menjadi taruhan. Nah, terkorban ia dan dia mempertahankan agama Allah itu bukan kerana nama. Ya, bukan nak supaya nanti kalau aku mati disebut-sebut aku sebagai pahlawan. Tapi benar mukhlisin al-huddin, ikhlas membela agama Allah kerana merasa sangat bertanggungjawab. Apapun agama Allah Islam hendaklah dijulang. Ya, dalam hadis kan Nabi SAW bersabda, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam ni tinggi, kata Nabi, wa la yu'la, tidak ada yang boleh meninggi daripada Islam. Walaupun nyawanya menjadi taruhan. Ya. Bermaksud kategori yang pertama ni dihukumkan syahid dunia sebab dia dikatakan syahid dunia ni kerana dari segi hukum, ya, hukum dunia, dia tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Dia hanya dilakukan di dunia dua perkara. Ya, dikafankan dengan pakaian yang berlumuran dengan darah. Kecuali alat-alat senjata yang bersama dengannya boleh ditanggalkan. Ya, topi besi sebagai contoh, baju besi, sarung, ya, senjata boleh dikeluarkan, ya, boleh tidak bersama dengan kain kafan. Hanya dua perkara sahaja dilakukan, dikafankan dengan pakaiannya yang berlumuran darah, tak perlu ditanggalkan. Ya, ini nanti kita baca dalam kitab yang lain. Nanti ada kesempatan kita akan huraikan. Kemudian hanya dikafankan yang kedua, artinya kita tinggalkan dari sudut menyembahyangkan dan juga memandikan sebelum kita solatkan. Dan cukup dikafankan kemudian dikebumikan. Hukum dunia, sebab itu namanya syahid ad-dunia wal akhir. Adapun akhirat dia mendapat kelebihan yang sangat istimewa di sisi Allah. Ya, Allah berfirman dalam surah Ali Imran juzuk yang keempat pada ayat yang ke-169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Yang bermaksud kamu jangan menyangka, ya, jangan menganggap orang-orang yang terkorban di jalan Allah mereka itu mati. Ya, kamu jangan menganggap mereka itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup, kata dia Allah. Ya, di sisi Tuhan mereka, mereka mendapat kurniaan rezeki. Allah merezekikan kepada mereka. Nah, bermaksud Allah menyebut mereka itu hidup. Hidup mengikut pengetahuan Allah. Ya, bukan hidup seumpama kita berada di dunia, perlu kepada makan, minum, ya, berpakaian, merasai kepada nikmat itu dan ini, bukan hidup yang seperti itu. Tetapi hidup di sisi Allah bermaksud mereka sangat istimewa. Kan? Kita jangan lagi menanya-nanya. Jangan kita mengkaji apakah hidup sama macam kehidupan dunia. Nah, jawapannya sama tapi tak serupa. Ya, ada persamaan hidup, makan, minum di alam yang berlainan dengan alam dunia. Pengetahuan hidup itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Ya. Bermaksud ayat tadi menjelaskan kepada kita mereka yang terkorban di medan pertempuran mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang tersendiri. Nah, sebab itu dinamakan yang kedua kategori itu syahid akhirat. Syahid akhirat bermaksud falahu thawabun khas wa huwa asyahidul kamil asyahadah. Ya, mereka mendapat kelebihan pahala yang khusus, yaitu syahid yang sempurna. Tidak ada lagi korban, ya, yang paling hebat di sisi Allah, melainkan berhadapan dengan pihak musuh. Dia dalam keadaan sehat sebagai contoh. Tak berpenyakit dia, tapi dia sanggup menjadi taruhan nyawanya semata-mata kerana membela agama Allah. Ya, dia sanggup tinggal anak-anak, kekayaan, kemewahan, ya, kesenangan,
Begitu juga istri, barangkali baru berkahwin sebagai contoh, tapi ditinggalkan, ya, maka sebab itu mereka mempunyai kelebihan yang sangat besar di sisi Allah. Setelah mereka bermujahadatun nafs, ya, mereka menyingkirkan kejahatan hawa nafsu yang barangkali ada pada diri mereka. Mungkin hawa nafsu ini membisikkan, kamu kan baru berkahwin, kamu kan kaya, berharta, berkedudukan, berjabatan besar, kamu jangan tinggalkan semuanya ini. Nah, dia tidak mempedulikan segala bisikan, ya, bermaksud tetap berhadapan dengan salah satu di antara dua bila berada di medan pertempuran. Ya, baik. Kemudian yang kedua, kategori syahid dinamakan syahid akhirat. Ya, seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis tadi 4 perkara. Ya, pertama tadi kita ulang secara ringkas, wafat kerana penyakit taun. Dia mendapat kelebihan akhirat. Ya, syahid akhirat. Bermaksud dia terselamat daripada azab kubur. Begitu juga yang kedua tadi, wal mabtun, penyakit sakit perut. Ya, termasuk yang sakit perut, para ulama membahas perempuan yang melahirkan anak. Ya, dia melahirkan anak ni, masya Allah, dalam keadaan nyawa menjadi taruhan. Ya, berpunca daripada perut. Nanti kita akan huraikan bila ada kesempatan masa, ya, dalam kitab yang lain. Sakit perut dia, kerana nak melahirkan anak. Lahirnya anak, tak beberapa minit kemudian dia pun meninggal. Ya, berpunca daripada sakit tadi. Maka termasuk kategori syahid akhirat. Ya, terselamat daripada azab kubur. Nah, yang ketiga tadi walarab, tenggelam, lemas. Nah, kemudian yang keempat wasahibul hadmi, mati kerana runtuhan bangunan. Ala kulli hal, yang 4 perkara yang disebutkan tadi, kehidupan dunia dia seorang yang mentaati Allah dan Rasul, ya, perkara asas. Maka meninggal dengan sebab-sebab yang telah disebutkan tadi, mendapat kategori syahid akhirat. Nah, walaupun demikian mempunyai kelebihan syahid akhirat, terselamat terlepas daripada azab kubur, tapi tetap diselenggarakan 4 perkara. Ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian yang terakhir dikebumikan. Baik, kemudian yang ketiga dinamakan syahid dunia. Ya, syahid dunia ni wahya 'inda Syafi'iyah man qutila fi qitalil kufar bisababih wa qad qalla minal ghanimah aw qatala riya'an aw nahwaha. Ya, yang bermaksud di sisi Imam Syafi'i, ya, yang syahid dunia ni dia terkorban berhadapan dengan pihak musuh di medan pertempuran. Tetapi sebenarnya niat dia tadi, niatnya berdepan dengan musuh, riya'an, dari sudut hatinya dia barangkali bertekad, barangkali ada satu azam dalam dirinya, kalau aku menang, aku dianggap pahlawan, aku dianggap orang yang hebat. Ya, akan kata si fulan bisi fulan, dia berada di medan pertempuran, nyawa menjadi taruhan, dia mengharap dari sudut nawaitunya supaya aku menjadi orang yang hebat di sisi manusia. Kalau aku terkorban pula, mudah-mudahan aku disebut-sebut akan namaku. Oh, mati dah si fulan bin si fulan, dia mati kerana mempertahankan agama Allah, berada di medan pertempuran. Walhal nawaitunya Allah tahu. Dia berjuang tu bukan kerana Allah semata-mata, tapi kerana nama, riyaan, menunjuk. Maka dia dihukumkan syahid dunia. Dari sudut dunia, wah, ada kelebihan, kan hebat, tapi dia tidak mendapat kelebihan akhirat. Nah, begitulah yang seumpama dengannya. Dia berperang itu, dia mengharapkan ghanimah, harta rampasan perang. Ya, bermaksud dia berada di medan pertempuran, harapan dia, nanti kalau aku tak terkorban, sebahagian daripada harta pihak musuh, aku akan memperolehnya. Nawaitunya kerana harta. Atau belum selesai peperangan itu,
dia mengambil kesempatan, mengambil harta musuh. Walhal harta musuh itu perlu dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dikhabarkan kepada Nabi, Nabi yang berhak mengagih-agihkan kepada para sahabatnya. Bukan boleh diambil begitu sahaja. Walaupun hukumnya halal, tapi Nabi terlebih dahulu yang mengagihkan. Dia berperang, nanti kalau pihak musuh ni tewas, maka kau ambil hartanya secara bersendirian. Kan? Maka Islam pada peringkat awal tidak membenarkan perkara yang seumpama itu. Seolah-olah dia berada di medan pertempuran untuk mencari kekayaan, mengambil harta pihak musuh. Kan? Walhal matlamat objektif yang utama bukan itu. Ya, tetap mempertahankan agama Allah. Cuma kelebihan bila menang, harta telah dikumpulkan, dikhabarkan ke Nabi, Nabi yang berhak mengagih-agihkan. Ya, mengikut kehendak Allah. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita baca dalam kitab Bahrul Madhi. Muhtasar Sahih At-Tirmizi dinamakan Bahrul Madhi, karangan taklif ya Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi. Ya, kitab Bahrul Madhi namanya. Ringkasan daripada kitab Sahih At-Tirmizi. Kita baca ya. Kategori orang yang mati syahid. Mati syahid itu berapa macam? Kata An-Nawawi rahimallahu taala dalam Majmu'. Ya, Imam An-Nawawi salah seorang imam yang bermazhab kepada Asy-Syafi'i. Beliau menyebut dalam kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' ini kitab fiqh. Ya, karangan Imam An-Nawawi. Mati syahid itu ada 3 pembahagian. Pertama, mati syahid pada hukum dunia, maka ialah yang ditinggalkan mandinya dan sembahyangnya. Tadi dah diuraikan. Dan pada hukum akhirat dengan makna baginya pahala yang tertentu. Sawabun makhsus. Ya, pahala yang telah dikhususkan. Maka mereka itu hidup di sisi Tuhannya, diberi rezeki akan mereka itu. Maka ini ialah yang mati dengan satu sebab daripada beberapa sebab peperangan dengan kufar sebelum selesai perang. Perang belum selesai tapi dia dah terkorban terlebih dahulu. Kan? Orang yang mati syahid itu bagaimana pengenalannya? Bagaimana kita nak mengecam? Bagaimana kita nak tahu kategori yang mati syahid? Maka kata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, bermula orang yang mati syahid yang tiada dimandikan dan tiada disembahyangkan atasnya itu ialah orang yang mati dengan sebab berperang dengan kufar pada masa peperangan itu sedang berlangsung. Dia terkorban berhadapan dengan pihak musuh, pihak kufar. Sama ada matinya itu dibunuh oleh kafir atau kena akan dia oleh senjata orang Islam yang tersalah. Dia mati itu kerana senjata pihak musuh. Atau terkena senjata pihak Islam. Maksudnya dalam perang ni kan berkecelaru. Ya, bertempur. Tak ketahuan, rupanya kawan seagama, senjata kawan, senjata seagama terkena pada dirinya, langsung dia terkorban dengan sebabnya. Ya, maka dia juga dinamakan syahid. Kan? Atau kembali kepadanya senjata dirinya. Kan pedang sebagai contoh. Tak macam mana melibas, terlibas diri sendiri. Mati kerananya. Kan? Atau jatuh ia daripada kudanya. Naik kuda, terjatuh. Kan? Terjatuh, barangkali dilanggar pula oleh pihak Islam, kan sahabatnya, seagama ataupun pihak musuh. Artinya mati, penyebab terjatuh. Terjatuh tu dipijak, terlanggar. Maka ketika itu ia juga dinamakan syahid. Ya. Atau dilanggar akan dia oleh binatang lalu mati ia. Itu di antara kategori yang termasuk di kalangan orang yang syahid. Baik. Kemudian yang kedua, kategori syahid akhirat. Tadi kita dah membicarakan bab syahid dunia akhirat. Syahid pada akhirat, tiada syahid dalam dunia, maka ialah orang yang mati sakit perut. Dan yang mati kena ta'un, yang mati kerana tenggelam.
yang mati kebakaran dan yang seumpama mereka itu. Ya. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah menyebut juga, menambah, orang yang mati menuntut ilmu. Ya, talibul ilmi iza mata ala talibih. Dia menuntut ilmu, seumpama kita kan sedang mendengar, sedang belajar, sedang menekuni, sedang menulis. Ya, guru mengajar, dia sedang mencermati, mendengar, memerhati, menulis, tiba-tiba sesak nafas meninggal. Juga termasuk kategori akhirat, walaupun tak disebut dalam hadis tadi. Kerana ia berada dalam majlis yang diredai oleh Allah. Ya, itu juga termasuk kategori syahid akhirat. Kemudian yang ketiga, dinamakan syahid pada dunia. Tiada syahid pada akhirat. Maka ialah orang yang kena bunuh berperang dengan kafir. Kafir membunuhnya. Padahalnya ia mengambil harta rampasan dengan tiada tahu sesiapa pun. Diambil. Bila tewas pihak musuh, kufar, diambil. Ya, tak diserahkan terlebih dahulu ke Nabi. Ya, seperti yang telah dihuraikan tadi. Atau dia dalam medan pertempuran, dia ada perasaan takut. Kan lari daripada medan pertempuran. Konon-konon, aku berada di medan pertempuran, aku lari dulu, bersembunyi. Nanti bila dah selesai, aku keluar. Tujuannya, harapannya, nak dapat harta rampasan perang. Walhal bila kita berada di medan pertempuran, kita tak boleh undur ke belakang. Melainkan kalau kita ada strategi. Kan ni dia undur, dia bersembunyi sampai selesai perang. Kan bawa dia keluar. Dengan harapan aku dapat harta rampasan perang. Tiba-tiba selepas itu dia mati. Maka dia sekadar syahid dunia. Jadi seolah-olah pada zahirnya hebatlah. Kan, tapi Allah yang lebih mengetahui. Kan. Atau dia berperang itu bukan kerana Allah. Ya, seperti yang telah dihuraikan tadi, kerana nama. Ya, ria'an tu dia nak tunjuk kepada manusia, aku seorang yang hebat. Ya, sanggup aku menjadikan diriku menjadi taruhan, tapi bukan kerana Allah. Sebab itu apapun perintah Allah, kita kena menyautnya, fa'budillah mukhlishina lahuddin. Ya, dalam surah Az-Zumar pada ayat yang kedua. Bila sebut dia tentang Allah, agama Allah, fa'budillah, beribadahlah kamu kepada Allah, mukhlisan. Mukhlisan itu ikhlas. Ya. Tidak ada sesuatu melainkan kerananya, lahuddin, bagi Allah, bagi agamanya. Ya, kita beramal, beribadah, sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunat, bukan karena nama, bukan kerana itu dan ini, tapi kerana Allah. Menyaut seruannya, kan, semata-mata mencari keredaannya. Kan. Kemudian orang yang mati syahid ini merujuk kepada hadis riwayat Imam At-Tirmizi an Ka'ab bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Ka'ab bin Malik, salah seorang sahabat Nabi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna arwaha syuhada fi ajwafi tayrin khudrin ta'luku min samaril jannah aw syajaril jannah. Yang bermaksud sesungguhnya arwah, ya, roh-roh para syuhada itu berada dalam perut burung yang hijau. Nak menceritakan kehebatan, keistimewaan orang yang terkorban di medan pertempuran membela agama Allah. Ya, roh syuhada itu berada dalam ajwafil tayri khudrin, berada dalam perut burung-burung hijau. Menggambarkan burung hijau ini sesuatu yang indah. Ya, kan burung ni ada yang kepaknya, yang bulunya berwarna hijau. Bila berwarna hijau, kita pun akan memerhatikan dengan penuh, mencermati, kita perhati, tengok. Begitulah. Ya. Nabi menyebut roh para syuhada berada dalam perut burung hijau. Yang mereka itu tergantung, ya, tergantung pada satu tempat di dalam syurga, min samaril jannah, memakan, ya, memakan makanan yang berada dalam syurga, yakni buah-buahan.
au syajaril jannah, atau pohon yang ada buah-buahan yang segar, ya, yang nyaman, maka memakan buah sana buah sini yang berada dalam syurga. Ya, nak menunjukkan kelebihan keistimewaan yang terdapat orang yang mati syahid di medan pertempuran. Nah, walaupun demikian, walaupun mungkin kita tak berdepan dengan musuh, kita tak berdepan ya dengan pihak orang yang nak memadamkan agama Allah, tapi kita mesti ada satu kesungguhan, satu keazaman yang kita bercita-cita untuk mati syahid. Mati syahid itu maksudnya kita hidup ini menjadi penyaksian. Syahid diambil daripada perkataan syahidah. Kita hidup menjadi penyaksian kebaikan, kebajikan. Kita dengan Allah, kita sesama makhluk. Berazam kita. Ya, aku nak buat baik, nak buat kebajikan itu dan ini, nak mengakhiri kebaikan, kebajikan itu yang terakhir. Kita buat kebaikan yang terakhir, langsung kita wafat. Itu juga mendapat kelebihan syahid. Ya, dalam hadis kan Nabi sebut, hadis riwayat Imam Ahmad, bersumberkan daripada Hudzaifah Ibnul Yaman, barang siapa yang kerap mengungkapkan kalimah la ilaha illallah ibtigha wajhillah, dia mengungkapkan kalimah itu semata-mata mencari keridhaan Allah, khutima bihi dakhalal jannah, diakhiri dengan kalimah tersebut, maka dia akan masuk syurga. Sebab itu kita kena banyak mengungkapkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah hadis itu Nabi menyebut, barang siapa yang berpuasa, ya, tak kira puasa Ramadan, puasa sunat selain pada Ramadan, ketika dia sedang berpuasa, dia berpuasa itu ibtigha wajhillah, semata-mata mencari keridhaan Allah, khutima laha dakhalal jannah, diakhiri dengan sebab dia berpuasa meninggal, belum sempat berbuka kan. Dia berpuasa belum sempat berbuka, pada waktunya dia meninggal, dakhalal jannah, pasti akan masuk syurga. Kan kebaikan. Kemudian yang ketiga Nabi sebut dalam hadis itu, man tasaddaqa bisadaqah, siapa yang bersedekah satu sedekah ibtigha wajhillah, juga dia bersedekah kerana mencari keridhaan Allah. Ya, dia bersedekah mencari keridhaan Allah, kemudian diakhiri dengan perbuatan tersebut, dakhalal jannah, pasti masuk syurga. Kan, dia ada dua banyak, Allah rezekikan dia seorang hartawan. Kan, dia berkongsi rezeki, bukan sekadar diri dan ahli keluarganya, dia pun infak. Ya, selepas infak, macam mana meninggal dia. Ya, diakhiri dengan infak tadi, maka pasti akan masuk syurga. Nah, sebab itu kita bila berdoa, ada di kalangan imam, kita mengaminkan. Demikian juga kita bersendirian. Kan kita minta Allah bakhtim lana bihusnil khatimah. Ya, pengharapan kita dengan kesungguhan. Ya, bukan sekadar minta, ya Allah khatamkan umur kami dalam keadaan husnul khatimah, tapi dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya, Allah bakhtim lana husnul khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kau ya Allah mengakhiri umur kami dalam keadaan su'ul khatimah.